Aku yakin semua orang dekat sini pernah rasa perasaan bosan. Ada perasaan tu. Sama ada kau tua ataupun muda ataupun sekolah ataupun bayi. Bayi. Dan perasaan tu kan dia memang akan datang anytime ataupun kau tak sedar pun. Tiba-tiba macam aku dah bosan. Boleh jadi semalam, boleh jadi kejap lagi. Sebab aku pun ada perasaan tu. So waktu aku rakam video ni sekarang, aku tengah rasa bosan. Dan adakah ia bagus ataupun tak bagus? Sebab dulu aku rasa tak bagus. Tapi sekarang aku kena sedar yang aku adalah seorang yang sangat bosan lah. Siapa yang kenal aku mungkin tak tahu, tapi aku nak bagi tahu that I am extremely boring person. However, it is extremely interesting. Puji diri sendiri kan. Tapi tu lah, aku nak beritahu memang macam tu lah. Aku always rasa bosan. Sometimes aku buat semua benda aku rasa macam boringnya. Dan okay, kita baca apakah definition boredom di Google ataupun bosan. Aku dah buat sedikit background untuk podcast kali ni. So, maksud dia adalah tak minat untuk buat apa-apa aktiviti tersebut. Like, contoh, kalau kau tengah buat sesuatu yang perlukan fokus sangat tinggi ataupun mungkin bukan fokus yang tinggi pun lah. Lepas tu kau stop. Sama ada kau main phone ataupun kau keluar jalan untuk lari daripada benda yang kau tengah buat. Ataupun mungkin dekat dalam kelas kau main phone, kau stop dengar lecture. Ataupun bila dekat sekolah kau boring dengan cikgu kat depan, kau pergi tandas, which aku selalu buat juga dulu. And time tengah kerja mungkin bos tengah cakap dekat depan ataupun meeting, kau tak dengar. Kau mungkin tenung kertas, buku, notebook atau main phone atau iPad, whatever yang ada dekat depan kau. Dan that happens to me as well. Mungkin kau pun lalui benda tu kan. Dan pengalaman aku sewaktu peak dekat dalam hidup aku boleh katakan peak lah. Sebab pada zaman universiti, dia bukanlah peak kekayaan ataupun peak kematangan alpha male, bukan. The peak yang aku rasa life aku sangat best adalah waktu zaman universiti, which aku tak pernah rasa bosan ataupun aku tak sedar yang aku bosan. Yes. Tapi aku rasa waktu zaman universiti it's different lah. Sebab time tu phone time aku lah. Aku tak tahu zaman yang kau tengah tengok video ni, kau umur berapa, tahun berapa, aku tak sure. Tapi sekarang dah ada phone yang canggih. Zaman aku dulu BlackBerry, tapi aku tak pakai BlackBerry lah. Aku pakai Samsung Galaxy S1. Time tu iPhone 3S ke iPhone 4 baru je nak muncul. Dan tak macam mana, Instagram pun tak ada. Ada kot, baru nak ada lah. So waktu zaman tu memang bukan zaman phone. Especially kalau sekarang zaman TikTok lah, Instagram lah, YouTube semua ada. Macam dulu tak ada tau. And cara aku untuk dapatkan aku punya dopamine adalah dengan kawan. Aku adalah seorang brotherhood punya kawan. Orang kata bros before host lah. And zaman universiti aku memang tak ada girlfriend langsung. Sebab berapa tahun tu, lama tu, aku rasa 7-8 tahun juga lah. Sebab aku rasa that's the peak of my life lah, dengan kawan-kawan aku. Kita orang duduk satu rumah sewa. Dan sangat ngam lah kita orang punya relationship kawan-kawan. And aku takkan lupakan lah. Sebab macam mana, that's the peak of my life yang aku tak pernah rasa. Pernah lah, adalah rasa bosan, tapi kurang lah. Sebab ada semua benda yang kita orang boleh buat. Contoh, kita orang rajin bersukan. Kalau rasa dah malas nak bersukan, mungkin malam kita akan main game sama-sama. Atau kalau dah bosan main game, which selalu jarang lah,
Sebab habis daripada game, kita akan lepak jap, kita akan bincang. Lepas tu, kalau let's say dah bosan, okay, keluar makan kat mana, lepak. Studinya bila? Tapi masalahnya study bosan. Pada akulah, Diorang tak, diorang macam budak pandai. Aku biasa-biasa je lah. Tapi zaman itu berakhir belum habis lagi. Sebab kalau kita dah terlalu bosan, aku sangat aktif dalam join event-event kemasyarakatan di universiti. Mungkin join charity lah banyak. Aku ada je join macam club event organize yang di universiti anjurkan. Apa ayat aku ni? Tapi aku nak kata aku suka. Pada asalnya aku tak suka buat charity sebab macam boring lah benda ni. Tapi bila dah buat kan, baru kau tahu perasaan after kau tolong orang susah and buat orang happy. Especially bagi aku paling best adalah waktu aku buat macam kita mengajar budak-budak dekat sekolah pedalaman yang dorang ada grade yang sangat teruk, tak nak belajar. Tak tahulah nak belajar ke tak. Aku rasa dorang nak belajar lah. Sorry, tersasul. Belajar Diorang nak belajar, tapi mungkin diorang tak ada tuition. Kalau dekat bandar kan ada macam tuition apa semua. So kita orang pergi lah untuk ajar dia confidence, buat macam aktiviti group, apa dia panggil lah, latihan dalam kumpulan ke apa, aku tak ingat lah. Dia ada nama-nama dia. And then kita ada ajar macam mana nak pakai komputer, pakai Photoshop. Sebab zaman tu memang internet pun tak ada. Unify baru start nak ada lah time tu kan baru. Tapi bila kawasan kat dalam pulau ataupun kat dalam kampung, susah nak ada benda tu. Mungkin sekarang dah ada, dah maju sekarang kan. Tapi macam zaman dulu memang tak adalah dulu sangat, 10 tahun lepas tak sampai 10 tahun lepas lah, 8-9 tahun lepas lah. Tapi nak katanya dalam masa 10 tahun, negara atau dunia sekarang sangat maju, berbeza lah daripada yang dulu kan. So nak katanya aku tak bosan sebab aku ada dopamin yang bukan duduk setempat. Bukan duduk setempat. Dalam rumah sewa tu duduk setempat lah. Tapi nak katanya macam tak bosan hidup aku dulu. So aku fikir after habis belajar, sebab aku student engineering tau. So aku extend sikit. Kawan-kawan aku semua senior yang rumah sewa aku. So bila diorang dah habis belajar, aku dah hilang kawan-kawan counselling yang kalau aku ada masalah ke apa ke kan, tak boleh nak cerita kat diorang. Especially masalah study lah. Aku study je, tapi aku tetap habiskan. Aku tak mengalah. At the end aku tak convo pun, aku tak pergi. Tapi tu lah nak katanya zaman universiti adalah zaman peak aku yang kurang rasa bosan lah. Tapi selepas daripada habis belajar, semua orang dah ada life masing-masing kan. Time tu aku dah start rasa adulthood hit, quarter life crisis hit, everything hits. Dan aku banyak duduk sorang. Dan aku rasa kenapa hidup aku bosan. Aku macam banyak persoalkan, betul ke apa aku buat ni? Adakah risiko yang aku ambil ni sangat berbaloi atau tak berbaloi? Dan aku banyak question existence of my life. Sebab aku bukan sometimes lah, selalu lah. Dulu kalau pergi makan sama-sama dengan kawan apa benda semua. Tapi macam sekarang banyak sorang. Semua benda buat benda sorang kan. Dan aku rasa my life's getting bored. And it's not good for me. Which aku sedar yang aku akan lalui benda ni sampai, I don't know, mungkin sampai kahwin ke, ataupun sampai sepanjang hidup ke. Aku tak tahu. Sebab siapa je boleh predict future kan. But then Alhamdulillah, excuse me, sendawa. But then aku sedar bila aku tengok certain orang yang bila zaman dah berlalu, start social media,
Aku tengok live orang yang berkahwin ataupun orang yang ada ramai kawan. Sometimes diorang bosan juga tau. Life diorang macam miserable, yang aku rasa kenapa aku tak macam ni, sedangkan bila aku ada kawan seronok je hidup aku. And aku start macam fikir, aku banyak fikir lah sekarang. Bukan dulu lah, start daripada masa tu aku banyak fikir, oh sebenarnya ada kawan atau tak ada kawan adalah bukan penentu sama ada kita boleh hilangkan kita punya bosan. For example, aku fikir macam bestnya time dululah, aku fikir bestnya ada duit, ada adult money, ataupun bestnya orang yang jutawan, billionaire, sebab diorang ada duit, so diorang tak ada masalah, hidup diorang takkan boring, diorang boleh naik yacht, kapal, macam ni sebut dia, yacht, atau diorang boleh naik kapal terbang private jet. Diorang boleh pergi mana-mana yang diorang nak, travel tanpa pergi lalu immigration. Like, kau tahu kan, immigration bila travel adalah the worst experience ever. Sepatutnya travel adalah something yang sangat seronok, sangat happy, sangat excited. Tapi bagi aku lah, immigration sucks. Tak semua, ada certain negara. Okay, Thailand aku pergi memang sempoi gila. Aku suka Thailand, sebab tu aku banyak kali pergi Thailand. Banyak kali berapa kali 3 kali 4 kali, tak sure berapa, tapi lebih kurang aku suka Thailand sebab immigration dia okay. Jepun is the best. Selain daripada tu aku tak sure. Mungkin Malaysia pun sama immigration, aku tak tahu. Sebab kalau Malaysia, kita orang Malaysia, so kita tak perlu lalu tengok muka orang lah. So kalau kau orang luar negara, kau boleh bagi tahu dekat bawah how it feels masuk immigration dekat Malaysia. Indonesia depends dekat tempat, tapi banyak kali aku pergi Indonesia, immigration dia sangat garang. Aku banyak kali kena macam tu lah. Tapi aku suka Indonesia, so aku tak nak cakap buruk pasal dorang, sebab aku suka Indonesia best. Okay, kat mana tadi? Oh, pasal orang kaya. Dan aku tengok kenapa orang kaya dia rasa life dia, bukan dia rasa, aku nampak dia bosan. Tak tahu lah, mungkin bagi dia happy ke, aku tak, siapalah aku untuk judge dia kan. Tapi Aku tengok contoh dia ada duit, okay, tapi dia macam less appreciate apa yang dia ada. Contoh kalau dia beli phone tahun ni, tahun depan ada keluar phone baru, and dia beli lagi, and then dia beli lagi, dan dia beli tu macam dia tak rasa seronok dengan apa dia beli. Tapi bayangkan kalau orang yang cukup-cukup duit dia dapat phone Android yang biasa pun, aku rasa dia dah happy. Like, aku pernah tengok kawan aku yang biasa je, tak adalah kaya, average lah, lepas tu dia belikan anak dia bag dekat, like bag biasa, tak tahu mungkin daripada Mr. DIY ke, atau dari mana, bukan branded punya bag lah. And dia orang happy, anak dia happy. Like, sebenarnya kekayaan dan kemiskinan tak ada kena-mengena dengan hidup yang sangat bosan. So, apakah maksudnya itu? Kenapa jadi begitu? Dan orang kaya dia, orang yang banyak duit, dia okay je, dia tak kisah untuk spend beli designer brand, tapi dia tetap akan bosan. Like, I need a new bag, I need a new this, I need a new that. So dia appreciate less. And my take on this, adakah bagus ataupun tak bagus bila jadi bosan ataupun boredom? Sebab I don't know, tolak tepi cerita pasal miskin atau kaya tadilah. Sebab bila kita bosan, pada aku, dia akan membuatkan kita banyak berfikir, which is akulah, ni aku cakap pasal akulah, aku tak tahu orang lain. Dan
secara tak langsung, bila kau berfikir banyak, kau akan jadi kreatif. Kau akan fikir masalah di sudut yang lain. Dan cuba bagi example dekat orang creative industry, filmmaker, director ataupun artis yang membuat lagu ataupun penulis buku. Kita ambil director filem, contohnya Christopher Nolan. Dia tak hasilkan karya dia setahun sekali, tak kan. Dia akan ambil masa yang sangat lama. Tapi bukanlah aku nak cakap dia bosan, tapi nak katanya mungkin, I don't know, mungkin dia ambil masa yang lama untuk berfikir, untuk buat skrip. Sebab tak mungkin ada karya yang boleh siap esok ataupun dalam masa yang sekejap. Dan aku pernah dengar dululah, time kecil, orang kata macam penulis buku dia kena duduk dalam hutan, kena duduk tersendiri. Aku tak tahu sama ada betul atau tak. Tapi bila fikir balik make sense. Mungkin bukan dalam hutan, mungkin dia pergi bercuti di hotel ataupun Airbnb di dalam hutan resort yang tak ada orang kacau, yang mungkin tersorok daripada kesesakan bandar. Sebab dia tak nak orang ganggu dia punya fikiran, sebab dia kena fikir. Dan bila kau duduk dalam hutan, kau tak rasa bosan ni? Bila kau duduk berseorangan, aku rasa bosan. Tapi dia akan bagi kau satu idea yang masterpiece. Mungkin. Atau kita ambil artis yang buat lagu. Ada tak? Kalau kau tengok kan, artis yang kerap buat lagu, dan kau cuba compare dengan artis yang mungkin dia hasilkan dia punya album 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali. Ke terlalu lambat, aku tak sure lah. Tapi aku nak kata yang tak mungkin masterpiece akan keluar dalam masa yang singkat. Dan untuk menjadi kreatif, kau kena jadi bosan. Dan bila jadi bosan, dia ambil masa yang lama. And sometimes kau perlu baring untuk dapat idea, untuk tak buat apa. Mungkin dalam tandas kau akan dapat idea. Ni kalau aku nak cakap pasal aku lah. Aku macam tu. Tapi masalahnya, alhamdulillah, excuse me. Tapi masalahnya orang tak faham. Orang akan cakap macam kau malas. Tapi aku rasa tak apa lah, aku malas. Maksudnya dia bagi tahu yang aku perlu malas supaya aku fikir banyak untuk jadi kreatif. Dan dia memberitahu aku yang aku kena fikir. Jangan jadi malas. Apa aku cakap ni? Aku dah merepek. Tapi aku tak malas. Dia, you know, dalam, okay, aku boleh cakap sebab aku dalam creative industry, which aku buat video. Dan bila buat video ni kan, honestly dulu aku memang hasilkan benda yang tak berfikir. Maksudnya kalau aku nak buat, aku ada satu konsep ni, buat je kuantiti yang banyak. Tak kisah video tu biasa atau video tu bodoh-bodoh yang tak perlukan effort, yang tak perlukan pemikiran, just post. Tapi at the end of the day, aku tak nak tengok dah video tu. Aku akan rasa cringe dengan diri aku yang tu. So sekarang ni aku memang ambil masa yang sangat banyak untuk buat satu video, sebab aku rasa benda tu sebenarnya perlu. Dan untuk hasilkan satu video yang sekarang lah, aku memang perlukan masa untuk berfikir, tak buat apa. Sometimes pagi breakfast aku akan start dengan slow morning, pandang di langit, fikir macam mana aku nak edit. Sebab bagi aku benda tu susah. Dan
apa next idea yang aku nak buat supaya benda tu akan jadi menarik dan akan ada lebih improvement, which aku nampak lah dia punya perbezaannya kalau tengok video aku yang pertama dan sekarang. Sangat banyak beza lah. Tu akulah. Aku tengok lah, video pertama aku tengok sikit-sikit je lah, sebab aku pun cringe tengok diri aku yang dulu kan. So that's my take on boredom, dan bagi aku dia adalah bagus. Tapi of course benda yang bagus mesti ada dia punya buruk dia. Dan apakah yang buruk, apa yang boleh membuatkan bosan ni ganggu hidup kau adalah bila kau tak tahu macam mana nak handle. Contoh, kalau kau bosan, kau tak tahu nak handle, kau decide untuk okay, aku nak pergi cari pasangan yang baru supaya hidup aku tak bosan. Turns out kau akan drag dia. Macam bila kau dah bosan and then kau dah dapat dopamine tu, kau akan seronok. Tapi mungkin tak lama dan kau akan tarik dia jatuh sekali, sebab kau yang bosan sebenarnya, bukan dia. Sepatutnya tak. Relationship mungkin bukan ni akulah. Aku bukannya pakar ataupun advisor pasal relationship, tapi sepatutnya dia perlu jadi pasangan kita, kena tambahan kepada kita, bukannya melengkapkan kita. Mungkin melengkapkan, tapi yang terbaik adalah bila kita, let's say, happy. Dia adalah penambah perisa untuk kita punya happy. Tapi dia bukanlah seorang yang perlu menyelesaikan semua kita punya masalah. Contoh kalau kita dah bosan, itu adalah diri kita. Find a way to cure it. Bukan serahkan segala masalah dekat dia. At the end of the day, nanti dia yang akan give up. Dan sebab kita dah penatkan dia, kita dah bagi macam-macam masalah kan dia, tapi diri kita bosan, kita tak ada apa untuk bagi balik dekat dia, right? So itu adalah tak baik untuk orang yang bosan kalau dia tak pandai nak handle dia, tak pandai nak handle boredom. So if you don't know how to handle your boredom, this is how you to cure it. Aku bagi penasihat. Which aku rasa, contoh, you have to, yang pertama, you have to do less. Maksudnya, for example, kalau kau pergi makan nasi lemak hari-hari kan, kau akan bosan kan. Cuba kalau kau bukan stop lah, mungkin kau kurangkan seminggu sekali, kau akan appreciate more. Kau akan rasa sedap. Sebab bila kau makan hari-hari, kau rasa macam kau dah expect benda tu. Mungkin sebulan sekali makan, right? Atau kau lepak dengan orang yang sama hari-hari. So kau dah expect apa yang dia buat, kau tahu apa dia buat, everything kau tahu, dan kau rasa macam boringnya nak lepak dengan dia ni. Yes, kau tak rasa dia pun boring lepak dengan kau. Mungkin. And salah satu caranya adalah untuk kurangkan. Cuba kalau kau lepak sebulan sekali, atau kalau kau jumpa kawan lama setahun sekali, yang rapat lah, bukan kawan yang tak rapat lah, kawan rapat setahun sekali kan, mesti kau akan ada that energy like, weh, apa cerita tu, like kau semangat, kau nak tahu, kau boleh borak 3-4 jam dengan diorang pun tak habis kan. So yang pertama adalah do less. And yang seterusnya adalah apa? Enjoy being bored. Maksudnya, cuba kau try tak buat apa-apa. Like, you don't do anything. Kau tak pegang phone. Like, this is my phone.
aku letak tepi for 1 hour. Kalau kau bosan, contoh dalam kelas kau bosan, apa yang kau akan cari first? Phone kan? Cuba jangan pegang phone. Kau bosan, kau tenung je dinding tu. Like, there's this one book yang aku read daripada Austin Kleon, Still Like an Artist. Aku akan cakap kejap lagi lah. Dia bagi tahu yang take time to be bored because creative people need time to sit around to do nothing. Bila kau tak buat apa-apa, kau akan fikir dan banyak idea yang kau akan buat. Sama ada kau execute atau tidak, itu masalah kau. Tapi bila kau dah fikir tu kan, aku rasa tu adalah suku daripada benda yang kau nak buat has already done. Sembang. Sebab tak tahu lah, kebanyakan orang yang menghasilkan sesuatu karya yang hebat ataupun masterpiece korang ataupun benda yang luar biasa, contohnya dia bagi tahu dalam otak dia, dia terfikir, aku nak jadi billionaire lah, aku nak jual roket. Dan semua orang akan mungkin cakap benda tu mustahil, tapi kau tahu yang kau boleh. Bila kau fikir macam tu, dia dah 1/3 daripada perjalanan kau. Dan kau fikir masalah macam mana aku nak buat roket ni, apakah masalah dia, apakah itu ini, dah halfway done. Dan lagi halfway adalah untuk kau execute lah, which is the hard part lah. Okay, so itu adalah dua benda yang aku rasa boleh cure kau punya boredom. And it's not wrong kalau kau seorang yang bosan. Aku selalu rasa aku salah kalau aku bosan. Sebenarnya tak. Take your time, enjoy being bored and do nothing. Biar orang nak cakap apa, yang penting kita tahu kita bosan, kita kena appreciate benda tu. Try and dia akan mengubah hidup kau. Like, jangan pegang phone, pergi tenunglah dinding ataupun lampu kat atas kau ataupun aircon ataupun apa yang ada atau makanan kau. Just tenung, try and do it and let me know. Sebab kebanyakan idea yang kau akan dapat adalah waktu kau tengah termenung ataupun kau dalam tandas. Ataupun kau tengah dalam mimpi. Mungkin aku tak tahu lah. Tapi yes, it works. Aku jadi macam tu. And bila aku boring kan, aku akan appreciate everything more. Contoh, kalau aku suka travel, ya ke aku suka? Macam gagap pun cakap tu. Aku suka travel, yes. Aku memang travel dari umur aku zaman universiti. First travel aku lah, baik lah. Pergi umrah berdua dengan adik aku, and then aku pergi Indonesia, negara kedua. Kerap. Kemudian sekarang ni aku dah kurang travel. Tapi kan, contohnya kalau setahun sekali kau memang plan, bosannya tak travel, tapi ujung tahun kau pergi, like best gila. Sumpah, it's the best feeling. Sebab kau dah lama tunggu, and kau akan appreciate more bila kau do less. Tapi kalau macam tiap-tiap hari pergi Hatnyai, kau dah rasa macam tu rumah kau, memang boring lah hidup kau. Tapi kalau kau pergi sekali-sekala, macam kau nak reward diri kau kan, aku nak pergi Hatnyai, aku nak makan sedap, dan benda tu akan jadi best lah pada aku lah. Aku tak tahu kalau orang lain macam pergi hari-hari pun. Mungkin tak semua orang yang macam aku. Mungkin semua orang yang buat benda yang sama hari-hari, dia suka, dia rasa best. I don't know, mungkin. So itulah, that's my take on being boredom. Aku nak tambah sikit pasal buku yang aku cakap tadi, Austin Kleon ni adalah satu buku yang sangat bagus lah pada aku. Sebab nama buku ni Still Like an Artist, dan dia bagi tahu macam mana kau nak jadi original dalam membuat sesuatu benda, especially karya lah, benda-benda kreatif ni kan. Contohnya macam zaman sekarang ada TikTok ni, dia perkenalkan trend, di mana bila buat trend, semua orang akan tiru buat benda sama dan tak ada originality. Kenapa? Sebab kau plagiarize
orang lain, which aku tak cakap salah pun. Okay je kau nak buat ataupun plagiarize adalah salah. Tapi macam trend sekarang, macam benda tu tak apa, cumanya kau tak ada originality lah. Tapi kan, perasan tak macam mana orang-orang yang hebat, diorang ada karya yang mind blown. Kau akan cakap dia ni talented. Tapi apa yang Austin Kleon ni nak cakap kan, sebenarnya semua orang tak original. I mean, bukanlah tak original, tapi originality tu dah tak ada lah, sebab semua orang dah buat benda yang kau dah buat. Tapi macam mana kita nak jadi original? Macam mana kita nak jadi lain daripada lain? Salah satu caranya adalah steal, bukan copy. Copy adalah plagiarize, tapi bila steal, kau ambil benda tu sebagai inspiration. Tapi macam mana kita nak ambil inspiration kalau kita minat satu benda je? So apa yang Austin Kleon ni cakap, cara kita execute things different and unique. Setiap orang berbeza. So kau kena utilize kelebihan kau dengan bukan copycat, tapi ambil contoh kita inspiration dengan A, B, C, D, E. So kita ambil sikit dekat A, B, C, D, E, sikit, kita combine jadi satu, kita mixkan dia, jadikan dia mash potato dan jadikan dia adalah hasil karya kita. Sebab tak ada apa dalam dunia ni yang original. Itu adalah apa yang dia cakap, which is true. Dan aku buat, dulu aku rasa susah nak jadi original sebab aku seronok tengok, best ni, apa yang dia buat ni, aku nak tiru juga. Tapi itu adalah plagiarism dan salah. So apa yang aku buat adalah, aku mungkin kalau nak buat, aku buat vlog lah, which is kerja aku. So mungkin aku tengok filem ni, so aku ambil certain shot dia yang ni. So aku tengok konten orang ni, mungkin aku ambil sedikit cara dia bercakap macam ni. Dan aku ambil artis sana, dia buat colour grading macam ni, dan aku ambil sikit. Jadilah karya aku. Dan aku tak nampak orang lain sama macam aku, tapi sebenarnya aku sama dengan orang lain. Faham kan? Dan buku ni bagus lah kalau kau nak, especially kalau dalam bidang kreatif lah. Tak kisahlah kau pelukis ke, penulis ke, membuat lagu ke, kau kena baca buku ni. Tak panjang pun, dalam 100 lebih page, 100 ke 180 macam tu. So dalam sejam ke 2 jam dah boleh habis lah baca buku ni. And ada lagi yang dia bagi tahu, tak ada dah. Aku rasa aku dah habis cakap. So that's all untuk vlog kali ni. Tapi aku nak beritahu lah, yang last time aku post podcast dekat episode 1 tu lah, banyak juga sambutan dan ramai orang bagi good feedback, which aku tak expect pun banyak, sebab aku tak promote dekat mana-mana. And thank you lah yang support. Aku insyaAllah akan teruskan lagi buat podcast. Next week aku ada. Next week aku masih ada lagi di Malaysia. Tapi selepas daripada itu, we'll see. Dan aku kena buat vlog, aku kena post juga bulan ni. So kita akan tengok next week kita punya podcast topik apa. And kalau kau ada apa-apa komen atau ada kau punya sendiri opinion, tolong bagi tahu dekat bawah. Aku akan baca, aku akan reply dalam video atau podcast, so kau boleh dengar. And that's all for today. See you next episode. Bye.